الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, pada petang ini seperti biasa kita dapat sambung kuliah kita. Kita berada di penghujung kuliah petang ni dan pagi esok insya-Allah kita akan khatamkan kitab ini. Insya-Allah. Baik, kita sambung muka surat 142. Hadis ke-39, tenggelam ke dalam bumi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yajurru izarahu min al-khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ard ila yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki sedang berjalan-jalan dengan memakai pakaian yang labuh kerana kesombongan. Minal khuyala, kerana kesombongan. Tiba-tiba dia ditelan ke dalam bumi. Maka dia akan terus menderita, tenggelam di dalam bumi hingga hari kiamat. Jadi hadis ni cerita tentang sombong. Nak tunjuk kata duit banyak, pakai baju labuh, meleret-leret. Niatnya niat sombong. Nak tayang dekat orang, nak tunjuk belagak, nak tunjuk hebat, tunjuk kaya. Ini semua panggil khuyala. Dia tunjuk duit dia, kekayaan dia kepada orang untuk minta dipuji, untuk rasa diri hebat. Semua ni sifat-sifat yang boleh menghapuskan amal kebaikan, amal soleh kita. Boleh hilang. Amal soleh yang kita buat boleh hilang bila adanya penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang tercela seperti ini. Kemudian hadis ini juga menceritakan tentang sabitnya azab kubur. Dia ditelan ke dalam bumi, fahuwa yatajaljal, dia akan terus menderita sakit, tenggelam, terkepit dalam tanah hingga kiamat. Itu panggil azabul qabri. Azab kubur memang wujud. Azabul qabri haqqun. Azab kubur itu memang benar. Keterangan, manusia menjadi bongkak dan sombong apabila melupakan hakikat dirinya.
lupa asal usulnya yang dicipta dari tanah dan air yang hina, tin. Nabi Adam lah. Kita dicipta daripada air mani. Kemudian bertukar jadi darah, najis. Kemudian bertukar jadi alaqah, segumpal daging. Memang air mani itu suci, tapi kotor. Mimma'im mahin, daripada air yang hina. Kalau ingat asal usul ini, kita tak akan berbangga. Dan bila kita ingat asal usul ini, kita kata Alhamdulillah, semuanya pemberian Allah. Allah yang punya. Segala puji bagi Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua limpah kurnia daripada Tuhanku. Ada ilmu banyak, tawaduk. Ada harta banyak, tawaduk. Rendah diri. Secantik manapun manusia itu, di dalam badannya ada najis yang diusung ke sana sini. Badan yang kuat akan sampai masanya menjadi lemah. Mata akan kabur, gigi akan gugur, kulit yang cekang akan kendur, dan akan sampai masa diusung ke kubur. Orang kuat tinju, kuat gusti, sampai tu tak larat dah. Ratu-ratu cantik, artis-artis yang cantik, tua tak cantik dah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, innamal hayatud dunya la'ibun. Dunia ini semata-mata permainan. Syok sampai lama mana? Nak syok sampai lama mana? Ada orang tayang kecantikan. Dia nak suruh orang puji, tengok dia muka dia lawa tak lawa. Boh dalam Facebook, putih tak putih, gebu tak gebu, berbangga-bangga dengan muka. Perasan lawa. Kadang tak lawa pun. Perasan lawa. Up status. Bila orang kata lah, cantiknya macam anak dara. Umur 40 lebih dah, macam anak dara lagi no. Doa. Buat nafi pula doa. Pada syok. Syok dipuji. Doa jangan kata gitu. Innamal hayatud dunya la'ibun. Hidup dunia ni main habis. Walahun, berseronok-seronok hiburan. Wa tafakhurun, berbangga-bangga. Fil amwali wal aulad. Ada harta tunjuk ke orang, bangga. Zaman dulu payah sikit nak bangga. Sekarang boleh berbangga sekalian alam. Tunjuk beli Merc tunjuk ke orang, beli Camry tunjuk ke orang. Tapi kalau apa tujuan lah? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Kalau kita tunjuk, orang berniaga dia tunjuk, dia niat dia nak cari pelanggan, dia tunjuk barang untuk berniaga, tu tak apa. Promosi. Kalau tunjuk tu untuk syukur, tak apa. Kalau bukan untuk syukur, tak payah tunjuk lah. Kita beli kereta baru, tak payah ada bakar orang lah. Kita tak payahlah tunjuk, bergambar tepi kereta. Kemudian kita kata Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Tapi hati kita nak menunjuk-nunjuk, nak berbangga-bangga. Allah yang tahu isi hati masing-masing. Wa tafakhurun, al-fakhr. Tafakhur, saling bangga membangga. Aku tunjuk, esok dia ni pula tunjuk. Dia ni pula tunjuk. Tunjuk niat nak bangga. Masing-masing niat lah. Kalau niat tu, ada orang dia tunjuk, habuan apa? Simpan kat sini, nanti boleh tengok balik. Dia dengan keluarga dia tunjuk, bukan dia nak bangga. Nanti setahun sekali dia akan peringat kita. Gambar tu tak hilang. Kalau niat macam tu tak apa lah. Kalau niat nak bangga, nak tunjuk hebat, nak tunjuk alim, nak tunjuk berilmu, nak tunjuk lawa. Orang puji lawa kata doa tak lawa, dalam hati seronok, berbunga-bunga. Wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Tapi tak lama kamathali ghaith, seperti hujan turun, pokok pun tumbuh, lama-lama mati juga pokok tu. Peninju hebat di dunia pun lama-lama dah tak larat. Orang yang muka lawa pun nanti berkedot habis, tua-tua, gigi pun tak ada. Tak lawa dah. Semua tak kekal. Yang kekal amal soleh. Amal soleh kita ini kekal. Al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairul amala.
kita baqiyatus salihat, amal soleh kita yang kekal. Itu lebih baik. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi laki ni, dia pakai baju labuh. Bukan masalah labuh, masalah dia nak bangga. Dia tayang jalan depan orang, nak tayang, nak tunjuk hebat. Sebisa sudahlah. Orang pun pakai tengok, kayanya dia. Orang dulu, hamba abdi kena angkat tu, meleret. Jubah tu, pakai maharaja, pakai jubah meleret-leret. Kain banyak, kain sutra pula, meleret. Ada orang tu kena tolong angkat, takut kena tik ayam. Nah, abang kata hamba aku banyak, duit aku banyak, kain aku banyak. Nak tunjuk hebat. Nah, maka yang ni nanti Allah Ta'ala tunjuk di dunia lagi kena seksa dah. Ada yang kena seksa di dunia, ada yang Allah Ta'ala tangguhkan di alam barzakh. Allahu Akbar. Orang Arab yang tak mengaji, mereka cara nak tunjuk kata ni kaya ni pun makan, 2 orang lah. Makan nasi mendi. Makan nasi Arab mendi, 2 orang setalam song. Lepas tu cara nak tunjuk kata aku duit banyak. Mereka order kambing banyak, lepas tu makan bagi tak habis. Makan bagi tak habis. Kalau makan habis nampak kebuluk. Makan sikit lah. Makan sikit. Isap rokok, lempak dalam tu. Coca-Cola ke apa ke, ayak tin, lempak dalam tu. 3. Baru nampak hebat. Baru nampak. Kawan saya Arab. Dia kata tu cara orang Arab nak tunjuk takabur. Nak tunjuk aku duit banyak. Aku kaya. Aku rasa sikit. Aku minum Coca-Cola, tuang dalam tu. Isap rokok, habu tak dalam tu. Rosak habis nasi. Cuba tengok orang Arab makan nasi. Tak habis. Sayang. Dia nak tunjuk kata dia kaya, bukan murah tu, mahal. Order dengan kepala kambingnya. Sayang kita nak pergi ambil pun kotor lah. Dengan habu rokok dia apa semua kan. Makan. Ya Allah. Kita makan habis lincin yang Nabi ajak tu kira kebuluk. Jadi kita bukan kebuluk, kita ikut adab makan. Hak ni hak tak mengaji lah. Orang kaya yang tak mengaji. Kalau mengaji dia makan habis lah. Tapi orang Arab ni dia tak boleh makan dengan tangan. Tumpah. Dia kena makan dengan camca. Tu kita kena faham. Tu syekh Arab kalau mai kita tak boleh bagi kosong tu, kena sedia camca, garpu. Dia tak biasa makan dengan tangan. Makan dengan tangan habis kotak baju, tumpah. Dia makan dengan camca. Kalau hak mengaji, dia makan. Tak habis, bungkus. Bawa balik. Tak habis, bungkus bawa balik. Jangan bazir macam tu. Bukan kata orang Arab. Saya dulu pernah mengajak di kawasan nelayan. Kuala lah. Tak mahu abang lah. Kuala mana? Kuala banyak kan. Dekat saya pun ada Kuala Muda. Ada Kuala Perlis, ada Kuala Kedah. Kuala mana tu tak kita rahsiakan. Saya pergi mengajak. Lepas insya ni pun bawa saya pergi makan. Tu ustaz badan besar. Lepas insya ni pun ajak pergi makan. Kena dengan ikan bakar apa semua. Dia pun makan cubit sikit-sikit lah. Ni ahli kuliah ni, mengaji ni. Bila makan, kita tengok dia pun cubit-cubit sikit-sikit, dia pun nak balik gitu. Kita kata, sayang ikan tak habis. Alah, dia pun kata, ustaz, ikan macam ni, hari-hari kami boleh dapat. Ni kami nak jamu ustaz, bagi ustaz rasa. Dia makan sikit lah. Kata sayang, tak boleh buat begini. Dia kata, kami memang makan sikit-sikit, makan di kedai seafood ni, makan 3 rasa ke, ikan panggang ke apa ke, ikan bakar. Makan sikit lah, tinggal. Dia kata, takat ikan macam ni ustaz. Ikan macam ni, tiap-tiap hari boleh dapat. Jenahnya ikan merah. Mentang-mentang ni pun dekat dengan laut. Ni pun samsing. Makan tak habis. Mungkin ni pun tak mengaji adab makan. Saya kata tak boleh. Kita adalah Islam. Makan kena bagi habis. Tak habis kita kena bungkus. Sebab tuan kedai pun sekali dia lempak gitu ya. Saya minta bungkus. Tolong bungkus. Banyak lagi. Rugi tak bungkus. Sedap bungkus buat balik rumah. Sangat esok kita boleh makan dengan anak-anak kita. Dan saya pesan ni pun tak boleh macam tu. Kalau kita tak ramai, order cara sikit. Jangan order banyak-banyak. Nak tunjuk duit banyak. Order punya banyak. Lepas tu tak habis tinggal macam tu. Rosak macam tu je. Makan dia habis. Tu sifat tu. Baru ni pun kata, terima kasih lah ustaz. Kami selama ni memang dah jadi tabiat lah. Makan mesti makan besar. Ikan tu 3 orang je. Order tu ikan punya besar. Bukan tak habis tinggal. Mana boleh tinggal. Berbalik. Kita kadang-kadang kita order ayam ABC kan. Apa tu? Nama orang tak makan ABC pun.
Air kacang. ABC. Selalu dia main biasa setengah tu dia gunung jerat punya ABC, gunung jerat. Punya tinggi. Mana larat saiz perut kita memang tak habis. Tak habis pun kuyuk balik. Jangan membazir. Jangan sengaja kita order besar-besar, makan, nak tunjuk orang meja sebelah tengok, ui kaya share ni. Ikan besar makan 2 orang ada nak habis. Memang tak habis. Tak habis tinggal pula. Hebat. Jangan. No? Cantik ayat ni. Kulu makan. Washrabu minum. Wala tusrifu. Jangan boros. Tak habis balik. Tak malu tak habis balik. Kita jaga rezeki Allah, Allah tambah rezeki kita. Balik. Apa tak habis balik. Air kacang tak habis pun kuyuk balik. Makan kadang ayam ke apa tak habis pun kuyuk balik. Macam tu. Syukuri nikmat Allah. Tuan-tuan tunjuk kata kita hebat, duit banyak. Bukan kita kedekut, tapi kita nak menghargai nikmat Allah. Kalau boleh tu Nabi kata, kalau boleh makan bagi habis. Nabi SAW ajak kita makan roti jatuh, Nabi ambil kutip makan. Nabi kata hak jatuh tu wala tada'aha lisyaitan. Jangan biarkan hak secebis roti hak jatuh tu, jangan biar kat syaitan, jangan biar tu dapat kat syaitan. Maknanya membazir itu sifat syaitan. Biar tak tahulah syaitan main makan guna dalam tong sampah bila dibuang tu. Wallah boleh jadi syaitan makan sungguh ataupun tak tahu, kita pun tak tahu. Tapi Nabi kata yang jatuh ambil makan. Tu yang ada safrah. Safrah tu sinfara tu daripada safar. Safar ni travel. Safrah ni satu jenis hamparan yang memang Nabi duk bawa bila Nabi musafir, Nabi travel pergi sana pergi sini, Nabi bawa gulung macam tu sampai time makan buka. Kita panggil apa? Safrah. Safrah tu bahasa Arab. Alas. Makan tak atas tu. Bila makan tak atas tu, jatuh tak kotak ambil balik kutip. Sebiji nasi pun kutip bagi habis. Kat jari-jari ni kita ambil, kita jilat jari kita. Kita isap jari kita, ada enzim untuk melembutkan, menghadamkan makanan. Ada lekat sebiji nasi pun makan bagi habis. Celah-celah tulang, retuk. Makan bagi habis. Bukan senang orang nak dapat sebiji nasi. Berbulan-bulan orang berjemur panas, tanam pokok padi. Kalau Allah tak bagi tumbuh, tak tumbuh. Nak dapat sebutir nasi tu, betapa teruknya petani-petani. Betapa teruknya orang buat bendang. Kita makan tepi-tepi pinggan tu berlambak, berapa butir tu ada. Kita pergi tinggal di singki macam tu. Akhirnya singki pun tersumbat. Makan pergi perih. Allah jenuh lah. Anak-anak nak dididik hari ni pun. Di Ma'had saya, Ma'had Tauhji. Budak-budak masuk, budak-budak baru lah kan. Jenuh beli tiap hal ni. Makan ada 2 biji. Kalau saya tengok ada 2 biji, 2 butir nasi, saya tak boleh. Tak makan bagi perhabis. 2 biji tu kutip mulut. Bukannya sengkak perut, bukannya apa tak boleh masuk, 2 butir, 3 butir makan bagi perhabis. Sampai Nabi kata ni hak kakak jari ni semua makan. Adab kita kalau kata berkuah tu, palit tu, sunat palit keliling pinggan tu kita palit. Tahu palit? Palit ni kira hak saki baki kuah hak ada tepi-tepi pinggan tu kita guna jari telunjuk. Kita buat macam ni. Tu orang panggil palit. Bahasa kampung lah. Bahasa Selangor panggil apa? Kita palit gitu kita. Macam tu. Tuan-tuan tengok lagi pekat lapar. Kuah capati ke, kuah kepala ikan, gulai kepala ikan kita palit tu. Bini kita tengok, wah, abang makan semua. Seronok dia, tak sia-sia dia masuk. Keliling, lepas kita makan, nasi habis dah, ada kuah-kuah sikit-sikit tepi tu, palit dengan jari. Palit keliling tu. Kira api basuh di singki tu, kira macam tak bersih dah, basuh sikit-sikit je. Faham? Ini ajaran Islam. Adab makan. Bunyi dah perut ni, Ustaz Syazwan. Ada capati best ni. Makan je habis. Tak habis pun kuyuk balik. Kadang-kadang kita pun terorder banyak. Kok puasa ke apa lapaan berhenti kedai-kedai ni. Zaman boleh makan di kedai lah. Order banyak, Allah lebih pula. Lebih ni pun buang, ni pun ketuk dalam tu sampah. Nabi kata jangan biarkan kepada syaitan. Walaupun kita Datuk Seri, kita duit banyak, jangan kita talah nasi sebiji 2 biak api. Adab Nabi kata, kalau hang biak tu, hang tinggal kat syaitan, hang jamu makan syaitan. Makan bagi habis.
Jatuh, ambil makan. Jatuh tu kutip makan. Kalau ada safrah. Kalau tak ada safrah, Nabi kata pergi basuh. Jatuh atas lantai, atas kapet. Kita makan atas kapet contoh. Jatuh, pergi basuh. Jatuh atas meja makan bersih je. Ambil makan, kutip lah. Kalau jatuh atas lantai, kena otak cicak, kita pun mengkelan nak makan. Hak tu bagi makan kat ayam. Tu cerita dia. Jangan membazir. Ada ayam cantik eh. Nasi-nasi basi ke apa kan boleh bagi kat ayam. Bagi kat burung. Jangan membazir. Walaupun kaya, jangan kata lah. Macam orang kampung ni makan habis-habis. Kan sikit-sikit tinggal. Setengah style orang makan di hotel kan. Makan mesti buat. Saya biasa ikuti satu kursus protokol. Tak tahulah protokol Islam ke, protokol Yahudi ke, protokol apa. Kursus protokol. Ada seorang di Syria lah. Kedutaan jemput dia buat satu program dekat kami, kursus protokol. Ada yang baiknya macam mana kita nak susun setting table, mangkuk apa semua dia ajak lah kan. Protokol pengurusan majlis, pengurusi, lepas tu cara susun duduk, itu bagus lah. Siapa duduk tengah, keutamaan, bahawa semua tetamu-tetamu kehormat kan, protokol. Dan ada lagi protokol ketika makan. Dia kata kalau kita pergi hotel, ada majlis rasmi, nak pergi hotel tu, makan siap-siap, biar kenyang lah. Pi ni rasa-rasa ya, bukan pi makan suruh-suruh, rasa-rasa dan pastikan makanan tu tak habis. Dia kata pi hotel, makan siap-siap. Kami ni student, silap banyak. Mana je. Pi hotel, dia akan angkat kalau Arab ni dia jenis bertingkat-tingkat. Dia angkat tu, dia omai ni, dia angkat ni, dia omai ni, dia omai ni. Jenis hidang. Kalau hotel di Malaysia, kita ambil sendiri buffet kan. Dia jenis hidang. Dia kata kat kami, dia kata hampa ni tak reti protokol makan. Dia ajak cara pegang sudu, cara pegang garpu, cara potong dengan pisau apa semua. Tak apalah, cara-cara semua dia ajak. Tak mana bagus kita ambil lah. Tapi dia pesan dia lepas ni, kalau orang jemput pergi hotel, datuk-datuk mana mai Syria, hampa ada jamuan, makan dulu siap-siap, bagi kenyang. Dah kenyang dah baru pi. Pi ni ada style makan tu 2-3 suap, berapa suap, berhenti. Biar makanan tak habis. Oh, saya tak setuju, rugi aku tu makanan banyak. Nak bawa balik nampak pelik pula kan. Betul ke macam tu tuan-tuan? Makan bagi kenyang berobi. Budak-budak student ni tak boleh terima. Pi perut lapar baru syok. Sebab Nabi pun sebut, nak jamu ni jamu kat siapa? At'imul ja'i'. Jamu makan kepada orang lapar. Nak buat kenduri, kita pesan, kalau kita buat kenduri, kita pesan, hang mai rumah aku ni, aku masak special ni, hang jangan makan tau. Hang jangan makan, mai makan rumah aku. Jamu orang lapar, jamu orang kenyang, tak syok. Baru nampak kaya dia tak, baru nampak satu macamnya kita makan, satu suap, dua suap. Itu cara ni lah. Cara kaya. Tapi Nabi ajak makan bagi habis. Allahu Akbar. Jangan duk tunjuk-tunjuk lah. Kalau kaya pun tak payah duk tunjuk. Ada style kaya apa semua. Tak payahlah. Kita dengan Allah Ta'ala ni kita hamba. Sebab tu orang tua-tua kita di kampung banyak belayam. Beda nak jamu tu. Jamu nasi kat ayam. Baik. Nabi kata kalau boleh kita makan, kita kutip hajat tu. Kalau dah tercemar, kotor, kita bagi dekat binatang-binatang. Kalau belayam, bagi kat ayam lah. Macam tu. Jangan buang saja. Manfaatkan harta yang kita ada tu, kita syukuri. Orang yang sombong tidak layak memasuki syurga. Kerana sifat sombonglah iblis dilaknat dan diusir dari syurga. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83. Ayat ni dia jadi satu nasihat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ayat ni kira menjadi satu panduan hidup buat Khalifah yang adil Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ayat tilka darul akhir. Sangat berkesan di hati, sangat berbekas di hati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ayat ni.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ad-darul akhirah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya, itulah negeri akhirat. Kami jadikannya untuk mereka yang tidak meninggikan diri dan tidak melakukan kerosakan. Low profile. Tak meninggi diri. Macam kita tengok yang di Pertuan Agong kita tu. Jawatan paling besar lah kan. Jawatan paling besar. Dia nak kereta, ada orang kenderaan rosak tepi jalan kan. Kenderaan rosak tepi jalan. Dia minta berhenti sat. Turun pergi tengok apa rosak pasal apa. Kawan ni pun tak tahu, tengok tu. Ya Allah, yang di Pertuan Agong, Tuanku Sultan yang di Pertuan Agong. Siapa keluar duit lagi. Ada orang curi-curi ambil gambar. Kan? Viral gambar tu. Bukan dia nak suruh orang viral. Bukan dia bawa wartawan. Orang curi-curi tangkap. Pergi tanya apa pasal. Rosak apa boleh bantu. Buka dompet. Biasa-biasa tepi-tepi jalannya. Bagi duit. Tolong kawan tu kereta rosak. Kamu tu rosak. Kalau ikutnya mana boleh. Duk mencemar duli. Pergi berhenti tepi jalan. Keselamatan ke apakah. Kalau kita bayangkan khalifah dulu lagi hebat lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kan? Banjir dulu di Pahang. Dia pergi turun, redah ayat. Pergi turun, pergi melawat. Macam-macam ayat je. Basah, keseluar, sintin, takat, betih, apa semua kan. Tunjukkan simpati kepada rakyat. Besar-besar diri tu tak payah. Merendah diri. Orang yang merendah diri ni Allah angkat martabatnya di sisi Allah. Baik. Jadi ayat ni menjadi panduan hidup Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sebab akhirat ini, syurga itu Allah jadikan untuk siapa? Untuk orang yang tidak meninggi diri. Mafhum mukhalafah dia, tak akan masuk syurga orang yang sombong. Nabi pun sebut ada nas. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Takkan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Walaupun sebesar zarrah. Walaupun kecil sifat tu, tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Orang zalim pun tak boleh masuk syurga. Sebab nak masuk syurga ni wala fasada, tidak melakukan kerosakan. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Syurga lah. Pengakhirannya sampai ke syurga. Allah juga berfirman dalam surah Luqman ayat 81 dan 89. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ Inna ankarul aswati la sautul hamir. Maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu daripada Allah kerana sombong. Tak mau sembang orang. Tak mau menatap muka, sembang satu macam yang beralih-alih. Ada apa? Ya. Macam tu. Jangan paling muka. Tengok, sembang tengok orang. Nabi kalau beralih dengan seluruh badan Nabi. Bagi perhatian. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Tusa'ir ni daripada penyakit sa'ir. Penyakit unta. Wala tusa'ir. Ada satu penyakit sa'ir. Sa'ir imra. As-sa'ar. Penyakit unta. Unta ni dia jenis bila beralih tu, kepala dia tak boleh dah nak patah balik. Tengok contoh kepala sengit gitu. Kepala teling. Jalil Hamid katakan. Makan tengkuk ayam. Nanti bersanding kepala teleng kan. Lagu ayam dulu. Jadi unta dah kepala sengit gitu. Dia beralih boleh, dia nak patah balik tak boleh, kerah. Jadi Allah menempelak orang sombong ni, jenis sembang tak mau tengok ayat muka orang, dia beralih kot lain. Kalau salam dengan orang pun salam beralih kot lain. Orang dia berkenal, dia tengok dia senyum lah. Salam dengan budak-budak beralih kot lain, buat tak. Sampai salam dengan pelajar boleh kat lain. Buat benci pak tau. Benci. Tengoklah muka, salam, senyum. Tengok muka, selawat kat Nabi. Ada masalah tu.
Kalau dia salam dengan pemimpin-pemimpin untuk dia mengampu, apa abang Datuk? Datuk sihat kau? Sihat kau? Kami mendoakan Datuk. Dia mengampu. Ada orang dia tak mau macam tu. Belagak balik kot lain. Allah Ta'ala kata ingat bagus ya balik kot lain tu. Huduh. Buruk. Macam unta teling je pun. La tusa'ir. Jangan dia buat panggil huduh macam unta kepala teling tu. Itu mana sa'ir. Penyakit unta. Penyakit kepala. Ada unta penyakit perut. Dia makan tak reti kenyang. Makan lah kali dia mati. Itu penyakit him. Fasyaribuna syurbal him. Ahli neraka akan minum air panas sebanyak-banyaknya. Fasyaribuna. Mereka minum air panas. Hamim. Fasyaribuna syurbal him. Kasyurbil him. Syurba. Mansub binaz'il khafid. Mereka minum seperti minumnya him, unta yang ada masalah pencernaan, masalah perut. Mana minum tu tak kontrol lah. Minum banyak. Unta kalau dia dapat penyakit him, dia minum banyak, dia makan banyak, akhirnya dia mati. Sebab dia tak terkawal makan dan minum. Unta lain minum juga. Minum, simpan di sini. Dah penuh full, okey ya. Dia tak minum dah lah. Nanti bila dia kering, dia minum lain. Tapi ada unta yang dia punya tangki dia tu rosak. Dia tak boleh nak kawal makan dan minum, akhirnya menyebabkan dia mati. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan cara samsing ni jangan, Allah larang. Janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Kecuali dalam peperangan tak apa. Sahabat Nabi Abu Dujanah berjalan samsing ranggi satu macam dalam perang Uhud. Nabi kata apa? Inna hadhihi musyah. Sesungguhnya ini satu cara jalan. Jalan ranggi. Inna hadhihi musyah. Cara jalan. Isim hay'ah dia panggil. Cara jalan. Cara gaya berjalan tu. Yabghaduha Allah. Allah benci cara jalan macam ni. Dia jalan macam geng tinju WWF. Semua jalan samsing. Mana ada jalan tawaduk macam tu. Jalan tu hebat. Inna hadhihi musyatun. Sesungguhnya ini satu cara jalan. Yabghaduha Allah. Allah benci cara jalan macam ni. Illa fi hadzal mawtin. Kecuali dalam suasana ini, suasana perang. Mana Nabi sebut Allah tak suka jalan macam ni. Kemudian Nabi istisna, Nabi kecualikan. Illa fi hadzal mawtin. Kecuali dalam suasana ini, suasana perang tak apa. Dia ambil satu kain merah, dia belit kepala. Abu Dujanah, dia belit kepala. Jalan satu macam, pegang pedang, tunjuk ranggi, tunjuk hebat. Nabi senyum, Nabi kata jalan cara macam tu Allah tak suka, Allah benci. Tapi suasana perang tak apa. Tunjuk hebat lah kepada musuh kan. Tak boleh tunjuk tawaduk sangat, kena tunjuk hebat lah. Dalam biasa-biasa, hari-hari biasa, jalan biasa-biasa. Jalan macam Nabi, laju sikit. Mengejar masa. Bukan lengah long lain. Nabi jalan macam orang digar masa. Kejar masa laju. Seperti turun daripada bukit yang tinggi. Tapi bukan jalan kita nak tunjuk kata kita samsing cara jalan tu. Jalan biasa-biasa, bagi laju sikit. Dan sederhanalah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Ni sopan santun, budi bahasa, cakap elok-elok, jangan jerit-jerit, jangan jerkah-jerkah, tu pun tak elok. Waghdud min sautik. Lunakkan suaramu. Jerkah-jerkah, jerit-jerit, cakap kasar, tu pun tak bakui. Patah lagi depan orang tua-tua. Orang tua-tua ni dia sensitif. Ya Allah pesan cara jalan, cara cakap. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Ra tu nipis, hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kaldai. Maknanya orang yang suka jerit-jerit, orang yang suka cakap kasar, suara dia macam suara kaldai. Suara kaldai bunyi dia macam hamir, bunyi membingitkan telinga. Kuat sangat suara. Macam tu. Ni kita tak boleh jerkah-jerkah, jerit-jerit. Tapi Nabi biasa jugalah jerkah, bukan tak biasa, tapi tak selalu.
Pernah Nabi tengok orang ambil wuduk, gopoh gapah dalam satu musafir, wahum ijal. Mereka gopoh. Sehingga Nabi tengok buku lali mereka tak basah. Dalam musafir bersama Nabi, sahabat ni. Asap nak masuk dah, mereka kalut nak sembahyang zuhur. Padahal boleh buat jamak apa? Jamak takhir nak kalut apa? Mereka kata, zuhur nak habis dah, nak asap dah. Mereka berwuduk, mereka jumpa sungai, mereka berwuduk. Disebut wahum ijal. Mereka wuduk kalut. Sehingga buku lali mereka tak basah. Basuh kaki tak basah. Nabi dari belakang, Nabi naik kuda. Tapi dari jauh Nabi nampak, Nabi jengkah mereka. Cara umum, Nabi teruk cara umum. Nabi kata, wailun lil a'qabi minan nar. Celaka orang yang dibakar dalam neraka kerana tumit, kerana buku lali. Asbirul wudu. Nabi wudu elok-elok, Nabi kata. Sempurnakan wudu. Kena marah tu. Tapi Nabi tak abang siapa. Siapa makan padi, siapa makan cili padi, dia rasalah pedas dia. Teruk semua. Basuh kaki lain, Nabi kata. Jadi hak mana basuh elok dah pun takut tengok Nabi mengamuk. Basuh kaki lain. Hak mana basuh tak sempurna tu memang wajib basuh lah. Basuh pergi elok. Nabi kata, asbirul wudu. Akmilul wudu. Asbirul wudu. Basuh pergi elok. Kerana tumit, solat tak sah. Masuk neraka. Celaka kerana tumit masuk neraka. Marah Nabi. Disebut dalam hadis Nabi sebut tu, bi'a'la sauti. Sekuat-kuat suara Nabi. Habis kuat punya jangkah. Tapi bukan selalu. Sekali-sekala jadi cikgu ni, mendidik ni dia kena ada juga pendekatan lembut. Dan sekali-sekala kena mengamuk juga. Boleh biar angkat suara tinggi. Tapi bukan selalu lah. Kalau selalu jangkah, jerit. Quran kata apa? Macam kaldai suara. Kaldai tu seburuk-buruk suara. Jadi jagalah tutur kata. Ulama fiqh mengutip beberapa hukum dari hadis di atas. Antaranya, yang pertama, haram bagi lelaki melabuhkan pakaian lebih dari buku lali. Ada jika tu. Qaid, Arab kata qaid. Ayat ni tak habis lagi, ada qaid dia. Taqyid. Haram bagi lelaki melabuhkan pakaian, seluar ke, jubah ke, lebih dari buku lali. Haram. Jika, pegang tangan jika ni, jika bertujuan untuk menyombong diri. Kalau tu niat dia, haram. Tetapi jika dilabuhkan, pakai selak-selak labuh, bukan untuk menyombong diri, maka ia diharuskan atau sekadar makruh sahaja. Kita fikir kerja kan, selak kita. Kita labuh pakai stokin apa semua kan. Ada riwayat Nabi pakai selak ni setengah betih. Kira lutut bawah sikit lah. Macam remaja-remaja duk main bola tu. Pakai seluar, tutup lutut, bawah sikit pun tutup, sekat betih. Yang tu seluar Nabi tu. Cara-cara Nabi Muhammad pakai, pernah Nabi kita pakai seluar setengah betih. Kita nampak macam tak apa nak cun lah. Kalau nak jogging ke, mancing ikan ke, sukan, main bola ke, seluar sekat betih tu memang cantik. Itu seluar Nabi tu. Tapi kalau kita pergi kerja pakai seluar sekat betih, nampak bulu betih sekerat, tutup bawah pada lutut sikit, dia macam tak berapa nak tak berapa nak syok lah pula kan. Jadi kita boleh pakai seluar panjang sampai ke buku lali pun tak apa, labuh pun tak apa, sebab kita bukan niat sombong. Harus, ada ulama kata makruh, tak haram. Bagi wanita pula diharuskan kepada mereka melabuhkan pakaian dengan ijma' ulama. Saya nak jaga aurat, perempuan tak apa labuh. Lagi perempuan pula pakai jubah sekat betih pula. Pakai pergi labuh. Tidak haram memakai pakaian yang cantik. Tak haram. Makan makanan yang sedap-sedap pun tak haram. Man harrama zinatallah. Allah Ta'ala tanya dalam Quran. Siapa yang kata haram perhiasan? Allah bagi. Man? Siapa? Harrama zinatallah. Man harrama zinatallah. Allati akhraja li'ibadih. Allah yang keluarkan perhiasan tu untuk kegunaan hamba-hambanya. Wattayyibati minar rizq. Dan Allah Ta'ala memberi at-tayyibat, yang baik-baik, yang lazat, yang sedap daripada rezeki. Nak makan udang besar boleh. Nak makan sotong ketam boleh. Tapi jangan banyak-banyak, saya kena gaut. Kan?
Nak makan kambing, nak makan apa yang best-best, yang sedap-sedap, silakan. Man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengatakan haram perhiasan yang Allah keluarkan li'ibadihi, akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq, dan makanan berenak-enak, makanan yang lazat-lazat. Jangan ada orang kata haram. Makan sedap-sedap haram, makan sedap-sedap tak haram. Kenderaan mewah haram, tak haram. Dah berkemampuan boleh beli. Cuma hati jangan niat nak berbangga-bangga. Tidak haram memakai pakaian yang cantik dan kenderaan yang mewah jika dengan niat menzahirkan nikmat Allah dan bersyukur kepadanya, kerana Allah itu cantik dan dia suka kepada kekemasan. Yang keempat, hadis ini juga memperkukuhkan lagi akidah kita tentang nikmat dan azab kubur. Tu ayat tu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu. Katakanlah makanan yang sedap, hiasan-hiasan, kenderaan yang mewah ni semuanya untuk orang beriman di dunia, khalisatan yaumal akhirat pun kita dapat sekali lagi khusus. Orang kafir tak dapat. Di dunia orang beriman pun boleh makan sedap, orang kafir pun boleh makan sedap. Tak halal, tak haram. Tapi di akhirat khalisatan, khusus untuk kita aja. Kita dunia kita makan sedap, akhirat pun kita boleh makan sedap. Allah turun ayat ni kerana ada setengah orang dia kata makan sedap-sedap ni haram. Kita kena makan ikan kering, kita kena makan roti kering, kita tak boleh makan mewah-mewah. Makan boleh, jangan membazir. Siapa yang berkemampuan nak makan special, bagus. Terutama tetamu mai kalau mampu makan special, masak special, tidak haram. Jangan pula ada kumpulan yang mendakwa diri mereka tarikat, tapi tarikat itu sesat. Tarikat yang betul tak menyalahkan bersedap-sedap dalam soal makan. Boleh makan sedap, tidak jadi masalah. Cuma jangan kita memilih-milih, jangan kita cerewet dengan makanan. Makan apa yang ada. Kalau sedap, alhamdulillah. Kalau tak sedap pun kita makan. Kalau tak lalu, kita jangan mencela makanan. Tak lalu, jangan makan. Nabi hak mana Nabi berkenan, Nabi makan. Nabi biasa makan kaki kambing, Nabi biasa makan roti dengan cuka saja. Kalau Nabi tak lalu, macam dhab, Nabi tidak hina. Siapa lalu, makan. Aku tak lalu. Yang kata tak sedap, geli, ampun makan dhab, geli, nak termuntah tengok. Kan? Ada orang dia makan belut. Kawan kita makan belut, kita tak lalu. Tak lalu tak payah makan, duduk diam sudah. Makanan sedap, makan. Makanan boleh makan, makan. Tak boleh makan, jangan hina. Yang kata tak sedap, yang kata apa, jangan. Nabi tak pernah mengaibkan makanan. Jika kena dengan kehendak Nabi, selera Nabi, Nabi makan. Kalau tak kena dengan mulut Nabi, Nabi hanya diamkan diri sahaja. Senanglah macam tu. Senang macam tu. Kalau kita pergi umrah ke kadang-kadang, yalah tak kena dengan selera kita. Tak apa, duit ada, kita pergi makan keluar. Tak payah duk kata apa punya package jamu. Orang lain makan okey ya, dia yang tak lalu. Dia tak apa macam ni, sup pun sup kosong apa. Cerewet, cerewet jangan. Jangan. Nabi kata kita hak mana kena dengan mulut namanya. Kena dengan mulut, makan. Hak sedap bagus. Hak kurang sedap pun kena dengan mulut, balun. Mulut antarabangsa orang panggil, mulut antarabangsa. Burger kah, kebab kah, laban kah, mulut antarabangsa ni dia boleh makan Melaka selagi sihat, alhamdulillah. Boleh pi mana negara pun mulut antarabangsa. Tapi ada orang dia ada makanan dia tak lalu, sengap je. Orang lain makan, kita bawa duit pi cari makan sendiri. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak banyak dah, berapa hadis saja lagi. Esok pagi insya-Allah kita khatam lah. Kuliah subuh esok kita khatam kitab ni. Hadis ke 40, hadis 41 dan 42 insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta,
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.